Halo, selamat kembali kepada siri Senangnya Biology. Alright, so teknik yang teacher nak ajar kamu kali ini adalah bagaimana hendak menjawab soalan yang berbentuk negatif. Alright, anda perlu ingat teknik yang teacher bagi ni adalah teknik yang sangat-sangat penting. Okey, kalau kamu semua sudah bersedia, jom kita boleh start. Okey, apabila teacher kata soalan berbentuk negatif, mesti anda semua fikir apa yang teacher maksudkan dengan soalan berbentuk negatif. Alright? Apabila soalan tu berbentuk negatif, bermaksud dia mempunyai beberapa perkataan, bukan beberapa lah, satu pun cukup, yang menyebabkan soalan tu menjadi soalan yang negatif. Okey? So teacher ada senaraikan beberapa contoh perkataan negatif yang menyebabkan soalan itu memerlukan suatu teknik yang lain pula untuk dijawab. Okey, so contoh perkataannya ialah seperti tidak terbentuk, rosak, gagal, koyak atau pecah, dibuang, terhenti, terganggu, racun dan banyak lagi. Mungkin teacher tak terfikirlah, tidak menyenaraikan semuanya. Tapi apabila anda boleh mengenal pasti perkataan-perkataan seperti ini dalam soalan tu, bermaksud itu adalah soalan berbentuk negatif. Alright, so kalau anda jumpa satu soalan yang berbentuk negatif, cara nak handle soalan tu adalah berbeza sedikit. Dia tak sama dengan soalan yang biasa you jumpa tau. So ini yang teacher nak ajar kamu this time. Alright? Supaya anda semua lebih faham apakah dia soalan berbentuk negatif, teacher bagi kamu beberapa contoh yang mempunyai pernyataan dengan perkataan negatif lah. Alright, okay. So contohnya, sel terdedah kepada racun respirasi, sirip dorsal ikan telah rosak, rantai makanan telah terganggu, pankreas telah dibuang, anaphase tidak berlaku dengan teratur, gentian gelendung gagal terbentuk, tisu otot telah terkoyak. Banyaknya ayat-ayat negatif ni. Okey, tetapi inilah inilah caranya untuk kita kenal pasti sama ada soalan tu berbentuk negatif atau tidak. Alright, apabila anda nampak yang berwarna kuning ni adalah perkataan-perkataan negatif. Apabila you jumpa soalan dengan perkataan negatif seperti ini, cara jawab dia sangat berlainan. Okey, kita tengok beberapa contoh. Okey, so kita tengok beberapa contoh lah supaya anda lebih faham. And dengan soalan ni juga teacher bagi you jawapan yang salah. Alright? Itu memang style teacher lah. Kenapa teacher buat demikian ialah supaya kamu faham apabila you jumpa jawapan yang salah ni, mungkin terdetik dalam hati kamu, macam ini juga saya pun jawab. So baru you boleh perbetulkan apa yang sedang you buat salah lah. Okey, sebab itu memang style teacher macam tu. Saya akan bagi dulu jawapan yang salah. Alright, supaya kamu boleh tahu bagaimana sama ada you sedang buat secara betul atau tidak. Okey, contoh soalan dengan perkataan negatif. Okey, suatu sel telah terdedah kepada racun respirasi. Terangkan kesan racun respirasi terhadap pengangkutan ion kalium ke dalam sel. Alright, jawapan oops. Apa teacher maksudkan dengan jawapan oops ialah inilah jawapan yang salah lah, tak dapat markah ni. Alright, okay. So ion kalium diangkut melalui pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif memerlukan tenaga. Alright, ayat ini nak kata salah tak? Secara faktanya betul lah. Tetapi kenapa tak boleh dapat markah? Itu yang teacher nak bagi tahu kamu. Alright. Kita tengok contoh kedua supaya anda lebih faham. Okey, contoh kedua pula, seorang pesakit telah dibuang pankreasnya. Terangkan kesan terhadap pencernaan makanan pada pesakit tu. Kesiannya. Tapi nak buat macam mana lah kan? Okey, jawapan oops ialah pankreas menghasilkan lipase, trypsin, amylase. Betul lah tu kan? Memang betul lah. Memang pankreas menghasilkan lipase, trypsin dan amylase. Tapi tak dapat markah. Okey, lipase menghidrolisis lipid,
Tripsin menghidrolisis polipeptida dan amilase menghidrolisiskan kanji. Semua jawapan ini secara faktanya adalah betul. Alright. Kesian budak ni, kesian pelajar ni. Kan? Dia fakta dia tu memang tip-top lah. Tetapi kerana teknik dia tu salah. Kerana teknik dia tu salah, dia tak boleh dapat markah. Okey, itu satu dengan biologi lah kan. Bio tu jangan ingat you apabila you hafal, you muntah balik, you mesti dapat markah. Kan? It doesn't work that way. Alright, so pelajar selalu lupa tentang teknik. Alright, anda perlu tahu macam mana teknik untuk menjawab certain soalan. Alright, apabila tekniknya betul, baru fakta anda boleh memenuhi kehendak soalan. Alright, itu penting. Alright, jangan ingat apabila you hafal, you letak balik pernyataan tu, mesti you guarantee akan dapat markah. Itu salah lah, memang salah. Alright, takkan dapat punya. Alright, okay, sekarang kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. Ini dia mantra yang ditunggu-tunggu. Alamak, excitednya teacher ni. Apa mantranya? Okey, soalan berbentuk negatif mesti dijawab dengan jawapan berbentuk negatif. Bermaksud negatif perlu diikuti dengan negatif juga. Tak boleh positif. Itu ialah mantra dia. Alright, soalan berbentuk negatif mesti dijawab dengan jawapan yang berbentuk negatif. Alright. Okey, kita tengok beberapa soalan yang tadi tu juga dengan jawapan yang betul. Okey, ini dia jawapan bingo. Tadi jawapan oops, sekarang jawapan bingo. Alright. Tak tahulah, excited lah pula nak ajar benda ni walaupun dealing dengan a lot of benda negatif ni kan. Okey, so suatu sel yang telah terdedah kepada racun respirasi bla 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 kan. Okey, so jawapan bingonya iaitu jawapan yang betul dia ialah mitokondria tidak berfungsi disebabkan racun respirasi. Respirasi sel terhenti. Tenaga tidak dihasilkan. Ion kalium tidak dapat diangkut secara aktif. Oh tidak, banyaknya tidak. Tapi itulah cara yang betul. Alright, so remember, kalau soalannya berbentuk negatif, jawapannya perlu berbentuk negatif. Itu saja tekniknya. Tahu? Okey, tengok ni kita tengok satu lagi. Yang soalan yang satu lagi dengan menggunakan teknik yang sama. Ini pula soalan kes pesakit yang telah dibuang pankreasnya tu. Nak buat macam mana takdir dia tu, nak macam tu lah kan. Kita jawab je soalan Okey, pankreas, jawapan dia, pankreas tidak menghasilkan lipase, tripsin dan amilase. Hidrolisis lipid terhenti. Hidrolisis polipeptida terhenti. Hidrolisis kanji terhenti. So nampak tak? Setiap pernyataan, setiap jawapan kamu tu apabila kamu nak dapat markah, mesti ada pernyataan negatif. So soalan berbentuk negatif mesti diikuti dengan jawapan berbentuk negatif. Itu saja mudahnya bio ni. Alright guys, kita dah sampai ke penghujungnya. Ingat mantra untuk hari ini. Mantra untuk hari ini ni apa? Soalan berbentuk negatif mesti dijawab dengan jawapan berbentuk negatif. Mudah, tetapi kalau teknik anda salah, semua jawapan anda tu tidak akan mendapat markah. Right? Apabila you tahu teknik yang betul tu, very easy. Bio akan jadi sangat mudah, sangat senang. And jangan bimbang, teacher pun akan memudahkan kerja anda. Ikuti ajalah siri senangnya biologi. Mesti dapat A. Okay? Alright guys, kita dah sampai ke penghujungnya. Alright. Jika anda suka video teacher, jangan lupa like and subscribe lah supaya teacher boleh bagi lagi video yang lebih berkualiti. Okay? And tak tahulah hari ni teacher rasa sangat sukalah ajar benda ni walaupun banyak benda negatif. Kita cakap tidak, negatif. Tetapi seronok pula ajar benda ni. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam siri senangnya biologi next time. Alright? Okay, bye-bye.